Alhamdulillah, tuan-puan, syukur pada Allah dapat bersama-sama kita selesaikan bacaan solawat kita. Solawat hari Isnin dan Selasa, 200 kali solawat. Nanti di akhir kita akan baca lagi 200 kali solawat. Solawat hari Rabu dan solawat hari Khamis. Baik, InsyaAllah antara dua solawat ni kita akan masuk kepada sesi tazkirah kita mengenali salah satu di antara nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan di pagi hari ini kita akan bahas satu nama baginda, iaitulah Khatamun Nabiyyin. Nabi adalah Khatamun Nabiyyin. Kalau yang ada kitab, mereka yang ada kitab, silakan buka pada muka surat 89. 89. Baik, seperti biasa, kitab akan dibacakan dulu oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam. Jadi sama-sama kita dengarkan dulu. Nanti saya akan bagi sedikit syarahan lah. Sedikit je tuan-puan. InsyaAllah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Baginda adalah penutup kepada para nabi, yang mana tidak akan ada lagi nabi selepas baginda, seperti mana yang disebutkan dalam ayat di atas. Jadi makna Khatamun Nabiyyin itu, khatam tu penutup, tuan-puan. An-Nabiyyin, para nabi. Nabi SAW adalah penutup para nabi, dan itulah salah satu di antara nama baginda ataupun gelaran yang Allah berikan kepada baginda dalam Al-Quran. Tadi di awal tadi Rasulullah satu, kemudian Khatamun Nabiyyin. Jadi Khatamun Nabi ni penutup kepada para nabi. Artinya nabi tu penutup lah. Tak ada dah selepas baginda Nabi Muhammad SAW nabi. Kalau wali-waliullah banyaklah. Tapi yang sampai kepada derajat Nabi memang tak ada. Selepas Nabi Muhammad tak ada yang jadi Nabi. Nabi yang betul. Kalau yang mengaku Nabi ataupun Nabi palsu, adalah tuan-puan. Dekat Malaysia ada. Pernah ada. Ada. Dekat Malaysia Nabi palsu ada kan? Kat Rasul Indonesia. palsu. Rasul Melayu ke apa benda. Yang tu tipu lah, palsu lah tuan-puan. Tak ada. Selepas Nabi Muhammad, memang tak ada Nabi, tak ada Rasul. Ni walaupun ada yang mengaku tu, ada yang mengaku saja, tapi bukan betul-betul Nabi, bukan betul-betul Rasul. Yang betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, tak ada dah selepas Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad banyak. Ni sebelum Nabi Muhammad banyak. Ada berapa tuan-puan? Ada yang tahu tak berapa nabi-nabi ni? Nabi kita sebut nabi-nabi kat sini. Ada berapa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Ada tak yang boleh jawab ni? Boleh tulis komen dulu. 3,000. Ada berapa? Ni. Ada berapa? Cik Habibah Kak Habib tulis tiada nabi selepas Nabi Muhammad. Ya. Sebelum Nabi Muhammad banyak. Sebelum Nabi Muhammad banyak. Tapi lepas Nabi Muhammad tak ada dah. Yang saya tanya, sebelum Nabi Muhammad ada berapa orang nabi? Kena tanya pagi-pagi dah, kena tanya ni. Ada tak yang komen? 3,000. Kita tunggu jawapan ni. Kita tunggu jawapan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Puan Arbainah Ahmad ada 25 je yang wajib diketahui. Ya, betul. Puan Siti Mariam Ibrahim 224,000 Nabi. Okey, ada 35 Nabi. Ada yang 35 Nabi pula. Puan Wan Hazana, Puan Ananani, ada 313. Puan Habibah Kak Habib, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Okey.
Ada beberapa orang yang jawab 35. Ada Puan Hurul Ain 124,000. Ini baik. Nabi sebelum Nabi Muhammad banyak tuan-puan. Banyak Nabi kalau kita sebut Nabi. Ustaz, Nabi itu apa? Nabi itu mesti seorang lelaki. Dia tak ada perempuan. Nabi perempuan tak ada. Ni. Satu, dia seorang lelaki. Ini Nabi dulu. Nabi seorang lelaki yang Allah beri kepadanya wahyu. Allah wahyukan kepadanya. Allah beri wahyu kepadanya. Ini Nabi. Seorang lelaki yang mendapat wahyu daripada Allah. Nabi. Kalau Rasul pula, dia ada Rasul. Rasul, seorang Nabi belum tentu Rasul. Kalau seorang tu Rasul, dia dah tentu adalah seorang Nabi. Sebab kalau Rasul, adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah kepadanya. Yang ketiga, Rasul ni disuruh menyampaikan kepada umat. Disuruh sampaikan kepada umat. Nabi-Nabi dia je dapat seorang. Ni kalau dia setakat Nabi sahajalah. Kalau Rasul, suruh sampaikan kepada umat. Ni Rasul. Itu kenapa ada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tu Nabi ke Rasul? Beliau adalah Rasul. Bila dah seorang Rasul tu, mesti dia seorang Nabi. Tapi bila Nabi, belum tentu dia seorang Rasul. Baik. Nabi ke Rasul ke? Selepas Nabi Muhammad memang dah tak ada. Tapi sebelum Nabi Muhammad banyak. Tadi ada yang jawab macam-macam pula. Khilaf ulama dekat sini. Ada yang jawab 25. Ada yang jawab 35. Ada yang jawab 313. Ada yang jawab 240,000. Ada yang jawab 224,000. Ni. Kan? Untuk secara detailnya, tuan-puan, jumlah Nabi sebelum Nabi Muhammad tu, ulama berselisih pendapat lah. Tak ada pendapat yang muktamad macam ni tak. Tapi jumlahnya memang lebih daripada 240,000 Nabi. Banyak tuan-puan, bukan sikit. Lepas tu yang 313 makcik orang dia kata Nabi dan Rasul. 313 Ustaz. 313 itu yang Nabi dan Rasul. Rasul tuan-puan. Nabi banyak, beratus ribu. Yang Rasul 313. Kemudian Rasul pilihan pula ada 25 yang Allah sebut dalam Al-Quran. Itu yang wajib kita tahu nama-namanya. Yang 313 tu tak wajib kita tahu nama-namanya. Lagilah yang 240,000 tu memang tak wajib tahulah. Yang penting kita tahu Nabi-Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad ramai. Tapi lepas Nabi Muhammad dah tak ada dah. Kalau ada pun hanya mengaku sahaja, bukan betul-betul Nabi, bukan betul-betul Rasul. Yang mengaku tu banyaklah. Sejak zaman Nabi lagi ada yang mengaku tu pun. Sebab dia nampak senang jadi Nabi ni kan. Banyak pengikut. Orang kata sekarang ni banyak followers. Kan, banyak pengikut, banyak followers. Jadi pemimpin, dia pun mengaku juga jadi Nabi. Allahu Akbar. Di zaman Nabi ada Musailamah ataupun Musailimah Al-Kazzab, si penipu. Ni kan, ada yang mengaku jadi Nabi. Bukan di zaman kita sekarang ni je. Di zaman Nabi lagi dah ada dah. Tapi semua ketahuan lah. Memang penipu lah. Kan, macam dekat Malaysia ada, dekat Indonesia ada, dekat mana-mana lagi ada. Yang lebih teruk lagi dekat Indonesia, bukan setakat mengaku jadi Nabi tu puan. Dia ngaku jadi dia malaikat Jibril. Ini lagi hebat, perempuan pula tu. Kalau ada ya, pernah dulu tapi lama dah tu puan. Lama dah. Yang mengaku jadi malaikat Jibril tu pun dah masuk penjara dah. Malaikat Jibril kena tangkap. Saya risau kot ada yang mengaku malaikat Israel je. Habislah kita kan. Malaikat Israel masuk penjara, tak adalah, tak ada orang mati lepas tu. Tak adalah tuan. Itu semua tipu je. Ni lagi teruk kan. Dia tak mengaku jadi Nabi, tapi dia mengaku dialah malaikat Jibril. Ya Allah. Itu hanya mengaku. Keyakinan kita memang tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang menerima wahyu daripada Allah selepas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Baik, seterusnya lagi. Ini ada hadis Nabi berkenaan yang Nabi menyatakan bahawa baginda adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Silakan, terus. Baginda juga pernah menyatakan Baginda juga pernah menyatakan dengan sabdanya,
inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labinatu qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Artinya, perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti seorang lelaki yang membina sebuah rumah. Maka dia mengelokkan dan mencantikkan bangunannya kecuali ada satu batu bata di suatu sisi yang belum diletakkan. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka merasa pelik dengan bangunan tadi dan mereka berkata, kenapa tidak diletakkan satu bata ini? Baginda bersabda, maka akulah batu bata itu. Akulah penutup para nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, inna masali wa masalal anbiya'a min qabli kamasali rajulin bana baitan. Perumpamaan saya dengan nabi-nabi yang sebelum saya, artinya ramai ni nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti macam seorang lelaki yang membina satu rumah, fa ahsanahu wa ajmalahu, dia cantikkan, dia elokkan rumah tadi cantik. Ni macam Syafiq bina satu rumah bina satu rumah banglo contohnya. Cantik dah ni. Rumah tadi memang betul-betul cantik. Cuma satu je ada lubang. Mawdi'a labinatin. Lubang tu sebesar batu bata lah. Batu bata kita buat rumah besar mana? Batu bata merah tu kan? Bukan batako. Sini bata apa sebut ni? Yang besar tu bata apa? Kan ada bata merah yang kecil daripada tanah liat tu. Ada batako yang besar tu. Yang daripada simen tu. Sini apa namanya? Sama bata dua-dua. Batu-bata. Batu simen. Okey dah, tak apalah batu apa-apa pun. Kecuali satu, Syafiq tadi dah bina rumah banglo cantik, kan? Kecuali satu ada lubang. Lubang sebiji bata macam itulah lubang dia punya besar. Kemudian faja'alan nas yatufuna bihi. Manusia tengok pusing rumah tadi. Wa ya'jabuna lahu. Pelik. Kenapa ada satu lubang ni? Kan? Mereka tanyalah, kenapa tak letak je lubang? Kenapa tak tutup je ni? Ni kan. Maka kata Nabi SAW, akulah penutup tu. Nabi-nabi tu macam dah full dah, Allah keluarkan dah semua. Macam rumah tu dah nak siap, tinggal satu je Nabi. Tinggal satu bata lagi nak letak situ, memang dah. Orang kata sempurna lah rumah tadi. Cantik lah rumah tadi. Macam itulah perumpamaan Nabi, baginda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Artinya semua nabi dah diutus oleh Allah. Semua nabi dah ada, dilahirkan. Semua rasul dah diutus. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi last. Penutup kepada segala nabi dan rasul. Artinya nak letak, Hafiz cakap, saya ada batu bata lagi lah satu, Syafiq. Tambah lagi ke? Tak ada dah. Sebab apa dia? Syafiq kata tak ada ruang dah. Yang satu ni je lah lagi. Yang itulah Nabi Muhammad SAW. Artinya memang tak ada langsung dah nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dan nabilah penutup kepada segala nabi dan rasul. Bagindalah penyempurna kepada segala nabi dan rasul. Bagindalah yang paling hebat kepada segala nabi dan rasul. Baginda paling hebat. Ni. Jadi kan Nabi Muhammad macam bata tadi, satu bata ni lah yang orang ramai tunggu kan. Orang ramai tunggu satu bata ni lah terakhir ni. Kalau dah letak terakhir ni, memang dah jadilah satu rumah dengan sempurna. Macam itulah kehadiran baginda Nabi SAW memang ditunggu-tunggu. Sebelum Nabi Muhammad lagi, sebelum Nabi Muhammad lahir lagi, di zaman Nabi-Nabi terdahulu, memang akan dibagi tahu tentang Nabi Muhammad. Kepada Nabi Ibrahim dibagi tahu tentang Nabi Muhammad. Pada Nabi Musa, Nabi Isa, memang akan dibagi tahu tentang akan lahirnya seorang Nabi yang terakhir, iaitulah baginda Nabi Muhammad SAW. Ni tuan-puan. Wallahu a'lam bissawab.